Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada yang berbahagia Ustazah Hairin selaku pengerusi majlis kita pada tengah hari ini dan juga pegawai Syariah Bank Rakyat. Seterusnya para kaki tangan, ya, staf Bank Rakyat, tuan-tuan, puan-puan, para muslimah yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, adik-adik, kakak-kakak? Sihat semua, ya? Alhamdulillah. Dah makan tengah hari ke belum? Yang dah makan angkat tangan. Ada yang bunyi macam ada yang dah kan? Ya. Yang belum makan? Wah, Masya Allah. Ya, bagus. Ya, yang risau dengan yang dah makan. Ya, yang belum makan tak risau sangat. Ya. Jadi Alhamdulillah pada tengah hari ini, tuan-tuan, puan-puan, kakak adik sekalian, kita akan sambung kembali tajuk kita pada bulan yang lepas ataupun tahun lepas, ya. Iaitu tajuknya adalah hati jangan biar mati. Hati jangan biar mati. Di mana pertemuan kita pada tahun lepas tu yang terakhir, Ustazah ada bekalkan dengan satu kerja rumah, homework. Ya, iaitu menghafal satu zikir ataupun wirid yang insya-Allah boleh menghidupkan hati, yang insya-Allah boleh merawat penyakit-penyakit yang menimpa emosi dan jiwa. Ya, ke semua tak datang hari tu? Tak datang, ya? Okey, selamat. Ya. Mana Zahiri ni dengan ni buat kehadiran ni senang nak cek, ya. Kalau tak semua cakap tak datang, ya. Subhanallah, para muslimah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, rugi sangat orang yang tidak beramal dengan wirid itu. Ya, Ustazah bacakan sekali lalu je. Ya, nanti carilah, pergilah, tanyalah Dr. Google ke apa benda. Ya, tengoklah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang boleh menghilangkan penyakit dalam jiwa manusia, iaitu tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Boleh juga ada yang menambah terus wakabbirhu takbira, kerana wakabbirhu takbira tu mengambil pada firman Allah dalam surah Al-Isra, ya. Jadi yang itu dihafalkan, bukan saja dihafalkan, tapi kita harus faham yang merawat itu, ya, yang merawat adalah Allah, kan? Tapi kat mana sebenarnya isi poin yang penting kat situ? Pertama sekali adalah tawakal kepada Allah. Ya, yang kedua adalah menanam dan meneguhkan kalimah tauhid dalam hati dan diri kita manusia. Jadi muslimin muslimat yang beramal pasti akan mendapat manfaat dan keuntungannya. Yang mengelak, ya, yang kata tak datang, ya, ataupun lupa, macam-macam lah nama pun mengelak, kan? Yang mengelak maka masing-masing lah, ya, diri kita jugalah yang menanggung kerugiannya. Okey, para muslimah sekalian, kita terus sambung kepada tajuk kita, hati jangan biar mati. Hati ni nak pastikan hidup mesti dengan zikrullah. Ya. Dan yang Ustazah nak cakap ni, adik-adik, kakak-kakak sekalian, ini dirasai tiap saat dan minit ni. Ya, rasa sendiri. Kadang-kadang rasa macam kerah dah hati ni. Pernah tak rasa macam tu? Pernah tak rasa macam kerah lah hati ni? Pernah tak rasa macam hati ni macam apa? Macam degil lah hati kita ni. Hati ni macam dah tak boleh nak syahdu lah, dah tak boleh nak apa? Nak lembut. Itu kadang-kadang para muslimah sekalian kita rasakan sendiri.
kekosongan hati, kesepian hati, ya. Nanti mulai bawa kepada sakit hati, hati yang berpenyakit dan sebagainya. Maka macam yang Ustaz sebut tadi, memang makanan hati itu adalah zikrullah. Ya, itu memang keperluan hati. Kalau tidak ada zikrullah, hati kita akan sakit. Kalau tidak ada zikrullah, hati kita akan kering. Kalau tidak ada zikrullah, hati kita akan keras. Keras biasa-biasa ke Ustazah? Bukan keras biasa-biasa. Ini soalan tu saya tanya diri sendiri, saya jawab balik kan, ya. Keras biasa-biasa ke tak? Bahkan lebih keras daripada batu. Ketika mana hati tidak diberikan zikrullah, hati itu boleh jadi lebih keras daripada batu. Bayang macam mana kalau duduk, kalau tinggal, kalau bersama-sama, berteman, berkawan, berkahwin dengan orang yang hatinya lebih keras daripada batu. Nasihat kita tak load. Orang nasihat kita, kalau hati kita keras macam batu, wa'iyyazubillah, nasihat orang pun tak boleh masuk. Semua kita akan pandang negatif. Semua salah belaka, Masya Allah. Kenapa? Melantun. Hati dah keras, lebih keras daripada batu. Makanan dia apa? Sahabat-sahabat sekalian, zikrullah. Yang tu, waktu kali nak baca. Oh, tak habis lagi cerita tadi, ya. Tak habis lagi, ya, kerja rumah tadi. Baca banyak kali lah. Sebanyak-banyak. Ingat tu pemujur, Ingat sekali tu pemujur, ya. Takut tak ingat langsung. Baca banyak-banyak. Kalau Ustazah, ya, lepas solat. Kalau Ustazah, yang saya ingat Ustazah lah, kalau ada saja kerisauan, ya, kalau ada je apa-apa yang Ustazah rasa, ini masuk dalam hati ni akan jadi penyakit ni. Sama ada akan jadi penyakit murung, atau jadi penyakit sedih, atau jadi penyakit risau. Kan macam-macam kan? Kata-kata orang ni kadang-kadang macam-macam ataupun persekitaran kita ni. Kalau kita rasa okey, masuk je, ini masukkan yang input yang akan buatkan hati kita sakit ni, cepat-cepat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, ya, sampai habis. Siapa yang ada rasa penakut, takut, ada yang anxiety, ada yang macam-macam kan? Ya, maka cepat-cepat lagilah kena banyakkan. Ya, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut sampailah ke habis wirid tadi. Okey? Balik semula kepada cerita saya tadi. Apa yang saya cakap tadi yang last? Ya, batu kan? Okey. Boleh lebih keras daripada batu. Itu yang sangat kita takut, ya. Kalau hati kita keras daripada batu, tak load. Jadi mari kita lihat, muslimat sekalian, Ustaz nak cakap pada kadar yang sangat simple, sederhana, tapi kita tu biar berfikir, ya. Mari kita lihat bagaimana sekumpulan orang-orang miskin, fuqara, du'afa, yang pergi mencari ataupun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jumpa Nabi? Orang-orang mana yang jumpa Nabi? Takut tak move on daripada doa yang tak hafal tadi, ya? Orang mana yang jumpa Nabi? Orang miskin. Orang miskin cakap Arab dia apa? Masakin. Ya, orang fakir cakap Arab dia apa? Fuqara. Jadi fuqara wal masakin pergi jumpa Nabi. Mereka nak meluah, nak mengadu, nak merintih. Ni ada benda terbuku dalam hati ni. Jumpa Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ni ya Rasulullah? Kami hanya melihat orang-orang kaya melakukan amal soleh. Kami hanya melihat orang-orang kaya, Allah limpahkan mereka dengan pahala. Kenapa? Sebab orang kaya, mereka punya duit dan harta. Mereka boleh sedekah, mereka boleh keluarkan zakat, mereka boleh tolong orang lain. Dan kami hanya melihat, punyalah luasnya bahagian ataupun peluang untuk orang-orang, ya, aghnia, orang-orang kaya dalam melakukan amal soleh. Kami ni ya Rasulullah, ya, jangan kata nak memberi. Kami ni minta sebenarnya. Kami ni miskin, tak ada duit, tak ada harta. Ya Rasulullah, inilah luahan. Ya, inilah keluhan dan luahan hati kami ni.
mewakili para du'afa, ya, para fuqara wal masakin. Baik, apa jawab Nabi? Nabi kata, baik, akan aku ajarkan kamu beberapa kalimah ini, yang bila kamu mengamalkannya, kamu akan mendahului mereka semua itu. Ya, ini tak payah pakai duit. Tak payah pakai duit, ya. Kamu akan mendahului mereka semua itu. Iaitu, kamu amalkanlah tasbih subhanallah. Kamu amalkanlah tahmid. Tahmid macam mana? Alhamdulillah. Kamu amalkanlah takbir. Takbir bagaimana? Allahu Akbar 33 kali. Fi duburi kulli salatin, mengikuti tiap-tiap salat fardu kamu. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nanti kamu akan mendahului yang lain. Senang tak dengar tawaran Nabi ni? Senang kan? Kena beli tak kat kedai takbir, tahmid, tasbih? Kena keluar duit? Ada password? Tak ada langsung. Ya, tasbih, takbir, tahmid, Masya Allah senangnya. Bila? Tiap-tiap kali lepas solat. Riang fuqara wal masakin, nak mengamalkan apa yang Nabi cakap tadi. Mereka amal. Tiba satu hari datang balik bertemu dengan Nabi SAW. Ada lagi ni yang tak puas hati ni. Ya Rasulullah, ya, kami ni dah amal dah. Yang hari tu kamu ajarkan kami. Tapi masalah kami ialah orang kaya dengar juga. Jadi bila orang kaya dengar juga, dia buat juga. Ya, dah lah tadi dah banyak pahala. Dia sedekah, dia zakat, dia nolong orang. Tiba-tiba orang kaya pun tahu juga yang ini ya Rasulullah. Dan mereka juga bertasbih, mereka juga bertakbir, mereka juga bertahmid. Macam mana ni? Kan? Balik-balik orang kaya jugalah yang akan banyak pahala. Masya Allah, ya. Ustazah pun masa baca hadis tu pun senyum seorang-seorang. Ya, boleh terasa tak macam mana perasaan orang-orang fuqara wal masakin? Kalau boleh nak cakap dengan Nabi, boleh tak yang ni eksklusif untuk kita orang je? Macam tu, ya. Jangan, tak nak bagi dah. Orang kaya-kaya tak payah amal dah yang ni. Lalu Nabi menjawab dengan sepotong ayat daripada surah Al-Hadid. Ya, Nabi kata, Nabi bacakan firman Allah itu, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim." Dzalika fadlullah. Ya, ingatan-ingatan kita kepada Allah tadi, zikrullah kita, tasbih, tahmid, takbir, ya, atau apa jua bentuk wirid zikir yang lain, bahkan apa jua pemberian dan kurniaan Allah, semua itu adalah fadlullah. Semua itu adalah kurniaan Allah. Allah bagi pada orang kaya ke? Allah bagi pada orang miskin ke? Tidak. Allah bagi pada siapa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allah kurniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin, tak kira pangkat dia, tak kira usia dia, tak kira sakit sihat dia. Yang paling penting, cirinya apa? Syaratnya apa? Man yasha'. Yang Allah berkehendak untuk menganugerahkan, mengurniakan kepadanya akan zikir itu, ya, akan ingatannya kepada Allah atau apa jua bentuk kurniaan Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Jadi Nabi sebut kepada orang-orang kafir, orang-orang miskin tadi, fuqara tadi, kamu jangan risau. Kamu jangan ambil kisahlah orang kaya beramal, ya, dengan apa yang dia dengar. Sebab semua itu adalah kurniaan Allah. Dan Allah itu memiliki kurniaan yang terlalu hebat, maha luas, maha kuasa. Lalu para muslimah yang dikasihi sekalian, cuba kita lihat. Ya, bukan persoalan kaya dan miskin. Punyalah senangnya, subhanallah. Senang kan?
Subhanallah ni memang dari segi sebutan bahasa Arab pun sangat senang sebab dia menggunakan sin, ba, ha ni semua apa? Semua huruf-huruf dekat ni lah, maknanya tak sampai ke apa? Bukan kha. Kha kan susah. Apa lagi huruf yang susah sebut? Ghin, dad. Orang Filipina banyak sebutan dia macam tu. Perasan tak orang Filipina banyak kha. Dia banyak ra. Ya, jadi memang kat sini dia duduk apa? Kerja kuat sikit lah kalau cakap Filipina ni kat sini. Ya, kha, ra. Masa pernah dengar lah orang Filipin cakap kan. Tapi yang ini ni punyalah ringannya sebutan itu. Ringan sebutan di lidah, tapi berat pada timbangan Allah. Memang ringan. Subhanallah. Ringan. Banding dengan waladdallin. Agak kalau itulah bunyi nak sebut dengan huruf dad dengan apa, lagi tak buat. Tapi ni Allah bagi paling ringan tak Muslimat? Subhanallah, Alhamdulillah. Ringan. Tapi, okey, jawab dengan jujur ya, sahabat-sahabat sekalian. Semalam ya apa? Khamis. Siapa yang lengkap subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Cuba angkat tangan, yang itu kita bagi hadiah Zahirin. Ya, boleh balik awal hadiahnya. Ya, angkat tangan kan. Ya, sekali ada tak best ya. Balik awal. Berapa orang yang tak apa, ini bukan riak-riak ni, ya. Okey, angkat tangan. Siapa yang buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, cukup, lengkap. Okey, 2 orang. Belah kiri ustazah ada wakil? Okey, belum ada wakil ya. Okey, sini ada wakil? Belum. So 2, 3, belah sana ada wakil? Belum ya. Jangan pula tanya ustazah kalau lebih 34 boleh tak? Maknanya paling minimal lah 33 kan ya. Masya Allah, tengok. Akhirnya apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dia bukan kisah dia ada PhD tak ada PhD. Dia banyak duit tak banyak duit. Dia itu apa? Grade gaji berapa? Tak. Akhirnya kembali kepada apa? Siapa yang Allah kehendaki, dia akan dapat tasbih, tahmid, takbir. Ini Ustazah bukan cakap kat korang puan, sebab Ustazah pun tak lengkap pun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak lengkap. Kat mana yang tak lengkap? Dekat asar. Ya, padahal cuba sangat ya Allah, tak nak aku lepas pada baca hadis ni lagi nak mengingatkan diri. Sebab apa? Ya Allah, jangan sampai Allah tak pilih aku. Kita ni kan, kita nak reflect benda tu ya. Jangan sampai Allah tak pilih aku untuk ingat pada Allah. Jadi, selalu cakap kat diri tu, ingat-ingat. Tapi asas malam, terlupa juga. Ya, walaupun memang ingat nak baca, tapi lepas bagi salam, ustaz panggil. Sekarang nampak tak siapa yang bersalah? Dia nak jangan salahkan orang kan ya. Jadi bila ustaz panggil, dalam zaman saya ingat dah maghrib, lepas maghrib tu baru ingat, ya Allah tadi antara asar ke maghrib aku dah luput dah baca tasbih, tahmid, takbir. Sungguh ustazah? Ya saya. Kita sebenarnya jemaah ustaz dia tak baca. Imam tak apa, kita baca lepas tu. Ya, kita berimam kan, imam mungkin ada wirid dia lain ya. Kita tak ikut, tapi maknanya komitmen kita. Lepas kita habis ikut imam apa semua, kita ikut dia lah. Dan ustazah memang perhatikan ada sahabat-sahabat ustazah yang menunjukkan satu kuduah yang baik. Maknanya sesibuk mana pun jangan sampai tinggal yang tu. Sesibuk mana pun, kita kan sibuk sangatlah konon, tapi lepas kita solat kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, paling kurang istighfar sikit, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan ya, yang itu sikit 3 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar tu pagi dan petang kan, 7 kali.
Jadi pandai-pandailah bagi-bagikan ya. Kalau dah baca, dah ni dia orang sibuk sangat. Sesibuk mana pun jangan sampai tinggal. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ya kena baca. Ustazah kan ya, apa ni sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak cari formula sangat macam mana nak bagi cergas. Ya. Jadi siapa yang ada jual-jual ubat bolehlah jumpa Ustaz lepas ni. Ya, suplemen apa-apa tak kisah pun. Betul kalau siapa jual suplemen ke apa, main jumpa Ustaz lepas ni kan, ataupun WhatsApp ke Ustaz benda bagus-bagus sebab Ustaz akan timbang-timbang juga ya. Ada sahabat Ustaz tu, dia tahu Ustazah memang mencari apa yang boleh mencergaskan. Dia pun bawa lah ya, minyak zaitun. Okey, tak ada masalah. Saya akan tengok, saya akan timbang kan. Tapi saya jumpa satu benda tuan-puan, ya, yang Masya Allah, insya Allah akan mencergaskan. Ustazah nak yakin dengan tu dan nak amalkan. Tak payah keluar duit. Ya, tak payah keluar duit. Apa dia? Yang tadi. Sayyidatina Fatimah kan, ya, sampai bertemu dengan Nabi SAW kerana masalah kepenatan. Ya, kerana masalah kepenatan. Kau tak faham penat, capek, faham? Banyak sangat tengok cerita Indonesia kan. Kerana masalah kecepatan tadi. Ya, maknanya Ustazah baru je balik daripada Indonesia, ceramah cakap Indonesia. Ya, berpusing kepala Ustazah. Ya, sebab apa? Sebab penat. Sayyidatina Fatimah jumpa Nabi SAW kerana masalah penat. Penat. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah. Bukan, ini Rasulullah dan juga ayahanda Fatimah. Wahai ayahanda, tolonglah, penat ni. Bagilah pembantu. Tolong kat dapur, tolong kat rumah, tolong kerja-kerja, bagilah. Nampak ada tu kan ya, yang tebusan-tebusan perang apa semua tu, bagilah sebagai apa? Sebagai pembantu. Tapi Nabi reject untuk pembantu dalam bentuk manusia lah ya, dalam bentuk manusia. Tapi Nabi taklah kita kata reject, sebab Nabi memberikan tawaran yang lebih baik daripada pembantu berbentuk manusia. Ini tutup nanti ni syarikat agensi apa? Agensi pekerja asing ya. Sebab apa? Sebab Nabi bagi apa? Nabi kata kamu balik, kamu amalkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Padahal punyalah misi tu seriusnya, datangnya Fatimah dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali, dengan suaminya. Nak bagi tahu ni bukan main-main ni. Betul-betul dah tak larat dah ni. Betul-betul dah penat ni. Tapi Nabi tawarkan yang lebih baik. Apa dia? Kamu tasbih puji Allah. Kamu tahmid syukur kepada Allah. Kamu takbir, kamu besarkan Allah. Kamu tak payah ambil apa yang kamu nak. Kamu takkan dapat, aku tak bagi pun pada kamu pembantu. Yang tadi tu Nabi suruh amalkan dulu yang tu. Masya Allah. Sejak daripada itu Fatimah tidak pernah meminta lagi pembantu. Ini memang benda ni senang didengar. Bahkan semua sahabat-sahabat di hadapan ni, saya percaya telah pernah mendengarnya. Tapi hari ini bukan masalah dengar tak dengar. Allah uji kita semua pada zaman sains dan teknologi ni, maklumat di hujung jari. Maknanya dari segi tahu atau tak tahu, kita semua akan ada banyak pengetahuan. Tapi kita diuji dengan siapakah yang benar-benar mengamalkan. Jadi Ustazah cakap tadi, Ustazah pun cuba dan cari formula-formula nak cergas. Ya Allah, kena amal sungguh-sungguh ni. Mari kita tengok kesannya kepada diri ini, apa akan jadi lepas ni. Amalkan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Betul-betul pasang niat. Ya Allah, kalau dengan mengamalkan ini, ya Allah, barakahnya, ya Allah, mencergaskan aku, ya, menguatkan aku, melapangkan seluruh hidupku, maka berikanlah keberkatan atas amalan ini, ya Allah, yang kita ambil daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Jadi masalah kita apa? Kenapa hati kita kurang hidup? Bukan sebab kita tak tahu, tapi sekarang ilmu tu semua dah jadi hujah ke atas kita. Sebab kita tahu, tapi kita tidak mengamalkan. Baik, para muslimah yang dikasihi sekalian. So nampak tak agenda kita lepas ni apa dia? Apa agenda kita lepas ni? Solat zuhur
jangan lupa mengikuti solat tadi tu dengan tasbih, tahmid dan juga takbir. Pesanan Nabi SAW kepada sahabat yang Nabi sayang, Muaz bin Jabal, Nabi kata, jangan kamu tinggalkan mengikuti solat-solat fardu kamu. Allahumma illa, mestilah kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-puan, sebenarnya ilmu ni, amalan ni bukan pada banyaknya, tapi pada istiqamahnya. Kalau kita nak dapat betul-betul khasiat segala amalan, semua dia punya aura dan sebagainya, bukan pada banyaknya, tapi pada kualiti, tapi pada istiqamahnya. Jadi sikit yang kita tahu, tapi kita beramal, Masya Allah, sangat hebat. Baik, tadi muslimat sekalian, Ustazah ada menyebut tentang kecergasan. Ya, hati tu kena cergas, tubuh kena cergas, emosi juga akan cergas, fikiran juga akan cergas. Ustazah dapati juga para muslimah, ini mungkin kelemahan pada Ustazah juga, kadang-kadang kita punya aspek ketidakcergasan tu, dia dah meliputi semua sudut. Pertama, tengok ya, sudut akal. Bila suruh berfikir sikit, macam mana jadi kita? Ya, bila berbincang, ya, diskusi, berat-berat diskusi. Katalah kita buat sekarang ni tengah hari pukul 1 sampai pukul 2, tajuk diskusi isu-isu peradaban Islam antarabangsa. Mana kena berfikir ni tu? Kena berfikir. Kena guna akal, guna otak. Macam mana jadi lepas tu? Pucat kan, jadi pucat, kering nampak kan? Ya. Sebab apa? Sebab kita tak train kita punya akal untuk brainstorm habis-habisan. Ya, ada orang cakap lah, ada orang kata, kalau letak akal kita ni, orang masyarakat kita lah, letak akal orang Inggeris sana, letaklah akal orang mana, orang Jepun, dia katalah orang tu dah mati kan, letak akal dia tu jual, agak-agak akal mana yang paling mahal? Akal mana? Ni orang cakap ni, Ustazah tolong cakap je lah ya. Agak-agak akal mana yang paling mahal untuk dijual ni, masih boleh guna ni? Akal mana yang paling mahal? Akal mana? Akal kita lah. Kenapa akal kita? Sebab fresh, elok lagi. Tak guna pun. Ya? Tak guna banyak. Ada sikit je kot. Dia ada. Hari tu je masa kecil minum susu bagi bersambung antara akal tu. Tapi minum susu pun setakat umur 4-5 tahun je. Dah tak bersambung. Ya? Jadi kalau jual mahal. Ini orang kata betul juga kan? Ya? Sebab kita tak train kita punya akal untuk bekerja keras, berfikir. Tapi lihat ya, muslimat sekalian dalam Islam, kadang-kadang sesaat yang kita gunakan untuk berfikir tentang ummah, mencari solusi kepada ummah, boleh jadi pada setengah keadaan lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang hari, sepanjang malam. Kesan daripada berfikir, ya, untuk mencari solusi kepada ummah. Tapi yang saya kata tadi pasal kecergasan, ya, sebab tidak cergas, nanti zikir juga kurang. Nanti kalau kita tengok pada benda-benda yang menjadi ciri-ciri hati mati, kita nampak mudah terdedah ke situ. Kenapa? Sebab soal kecergasan tadi. Akal kadang-kadang tak cergas, ya. Fizikal cergas tak? Fizikal. Cuba puan-puan bayangkan, muslimat bayangkan kalau kita dengan ceramah sambil berdiri. Ya? Katalah, okey, semua ceramah Ustaz datang tapi dengar sambil berdiri. Sebab kadang-kadang penceramah pun berdiri kan? Perasan tak penceramah ada yang berdiri ceramah? 2 jam. 2 jam penceramah tu ceramah berdiri. Apa kata kalau penceramah berdiri 2 jam, audien pun berdiri jugalah 2 jam. Benar. Ya? Penat lari audien, ya. Kita punya ketahanan fizikal juga tidak kuat, tidak cergas. Sungguh.
Kenapa saya sebut kat sini? Sebab ada signifikannya juga dan ada perkara isu yang besar juga. Ya, bercakap soal kita semua. Dan bila kita lihat kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah oleh Allah. Allah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya elak daripada penyakit yang menyebabkan hilang kecergasan. Satu, Nabi ajar doa kan? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ini semua penyakit-penyakit yang boleh bawa hati kita sakit dan mati. Al-ham wal hazan, al-ajzu wal kasalu, al-jubnu wal bukhlu. Ya, penakut, dalam penakut, bakhil pula. Itu benar orang tu kan? Kerja dia risau. Lepas tu sedih. Lepas tu lesu, lemah, pemalas. Lepas tu penakut, kedekut. Teruk betul orang. Teruk betul orang yang ada perangai tu. Nabi suruh berlindung. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini jadi zikir kita, jadi wirid kita. Ya, sebab betul para muslimah sekalian, kita mungkin tak perasan, tak nak sebut yang al-ham wal hazan, mungkin dah selalu sebut. Kita nak pergi pada al-ajzu wal kasal. Hati kita tak ada tenaga, fizikal tak ada tenaga, akal kita juga tak ada energi yang cukup. Kenapa? Sebab kemungkinan besar mulai masuk dalam zon al-ajzu wal kasalu, lemah dan juga malas. Yang ini yang kita bimbang. Kita pun dapat tak penyakit lemah dengan malas. Kita dengar cerita orang-orang dulu, ya, para salafus salih, kadang-kadang untuk memastikan kesahihan satu hadis saja sanggup berjalan bertahun-tahun untuk mencari sumber-sumber tu. Ya, untuk mencari mana syekh-syekh yang boleh mensahihkan maknanya memang betul, yang boleh mengajar. Masya-Allah, bertahun hanya untuk dapat kepastian atas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengembara jauh-jauh untuk belajar, untuk mencari ilmu. Beza dengan hari ni tuan-puan sekalian, baru letak asrama, baru pagi tadi letak, malam dah nangis dah minta biskut. Mak pun sama 2x5. Ya, dah nampak datang mak dia. Mak Ustazah, mak dia kata. Kenapa? Anak nangis ke? Anak umur apa? 17 tahun. Ya, ini isu betul-betul dia tak tipu. Mak Ustazah, mak, tak ada, dia telefon. Perut dia lapar. Ya, bekalan dia tak cukup. Dia nak ada biskut apa? Oreo. Macam mana ni tuan-puan sekalian, ya, nak banding. Sebab tu jauh sangat. Ketahanan jiwa tu, ketahanan. Semangat tu, alham wal hazan. Takkan sebab biskut tak ada pun sedih. Ya, takkan sebab tengok dalam loka tak ada makanan pun dah risau, dah esok nak makan apa. InsyaAllah tak kebulu duduk asrama. Ya, ni gemuk pun duduk asrama kat dulu. Ya, tak kebulu pun duduk asrama. Ustazah pun duduk asrama, makin gemuk je duduk asrama. Ya, sebab mesti ada salah asrama tu kalau tak pergi makan. Ya, nama asrama memang tempat makan lah. Tapi nak bagi tahu, tengok tuan-puan, al-ajzu wal kasal, sifat itu, sikap itu. Jadi bila tengok pada kita semua, kita kata nak menghidupkan hati. Nak menghidupkan hati kena kerja lah, kena buat sesuatu. Penyakit yang sedang menimpa kita adalah penyakit lesu dan malas. Lesu. Nanti ingat Ustazah balik sebelah kat sini ya, sebab Ustazah nak campur sikit dengan satu input yang Ustazah dapat daripada seorang sahabat, Dr. Halina kan. Ya. Dia dengan ceramah Ustazah, ya, pada hari tersebut lah. Lepas tu Dr. Ha tunjuk pada Ustazah nota dia tuan-puan, ya. Padahal dia pun ilmu banyak kan, ya. Tapi dia salin yang kita cakap tu. Dia salin, dia buat dalam bentuk dalam bentuk peta minda. Dia peta minda lah, dia tak ada buat luruh. Lepas tu kan dah ngantuk lukis gambar Ustazah. Tak ada. Ya. Dia buat dalam bentuk peta minda. Maknanya dia pun berusaha untuk apa? Untuk cergaskan akal dia. Dia mendengar sambil akal tu cergas.
Bukan terima hidup-hidup macam tu. Dia pergi buat gaya dia pula. Peta minda ni ke sini. Oh, nak panah sini. Itu fikir sendiri, saya tak cakap. Ya, dia buat peta minda. Apa kata Dr. Ha? Dia kata dia dapat input daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini juga yang Ustaz pernah dengar daripada dulu pensyarah Ustazah masa dekat Jordan dulu. Bila pensyarah tu sebut nun, Quran ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa yang meluruskannya dan alat-alatnya, ya. Allah tak bagi kalam pada makhluk lain selain daripada manusia. Kalam, pen, alat untuk menulis, Allah tak bagi selain daripada manusia. Trainlah beruk ke, monyet ke, apa ke. Oh, bijak dia ni Ustazah, kata kat beruk kan. Dia ni bijak Ustazah, bagi dia pen. Dia boleh menulis tak? Dia tak boleh sebab dia pegang pen macam ni. Ya, yang kita ambil yang kan kata dekat dengan manusia marah pula kan. Tapi beruk lah beruk kan. Kan dia ada tangan kan, ya. Kita bagi dia pegang macam ni. Kalau kita bagi pen pun macam tu juga. Macam ni. Kan tengok budak kecil mula-mula pegang pen macam ni kan, macam ni. Yang pandai pegang macam ni hanya manusia. Hanya manusia yang boleh pegang macam ni. Qalam tu macam tu kan. Ya, wal qalami wa ma yasturun. Qalam. Dan bila wallahu a'lam, mungkin sains kajilah, Ustaz pun tak tahu nak kata macam mana. Bila kita menggunakan pen, qalam itu, kita gerakkan dia dengan jari jemari ni, dia sebenarnya merangsang untuk otak kita bekerja. Macam mana dia punya pertalian ke apa, itu memerlukan kepada satu kajian yang Ustaz pun tak tahu, mungkin dah ada yang kaji. Tapi bila kita gerakkan kita punya jari jemari ni, otak kita jalan. Betul tak tuan-puan? Jarang mengantuk orang yang menulis. Orang menulis jarang mengantuk. Kalau mengantuk maka menulislah. Wah, dah pinjam pen ni kan. Maka menulislah. Ya, Masya Allah yang ni. Kan? Lagi kita melukis, tengok orang melukis ya. Otak dia jalan, karya dia, mata dia, Masya Allah, dia akan menghidupkan, menyegarkan. Itu Ustazah bagi sikit input lah ya, Ustazah dapatkan. Betul. Wal qalam, Maha Suci Allah yang telah berfirman, nun wal qalami wa ma yasturun. Tulis. Nak bagi cergas, nak menghidupkan hati, menghidupkan akal, menghidupkan kita punya fizikal juga, supaya tidak lemah, tidak lesu. Ya, wallahu alam. Kita berhenti sekejap ya. Azan. Kita azan lagi. Itu bawa handphone ya. Okey. Jadi kan para muslimah yang dikasihi sekalian, Ustazah kalau nak hashtagkan perkataan cergas ya. Cergas, kena cergas. Tapi memang betul, tanpa kita sedari, kadang-kadang kita duduk dalam zon kurang kecergasan. Macam nak masuk dah kepada zon al-ajzu wal kasal, lemah dan juga malas. Macam mana agaknya kita nak bekerja keras, nak mujahadah supaya hati kita hidup. Contoh, tengok kalau anak-anak kita balik daripada asrama. Ya, dia balik ujung minggu, ujung bulan kan. Ada kes-kes yang balik terus tidur. Kalau mak dia tak kejut, Ashabul Kahfi dah jawab. Betul tak tuan-puan? Dia memang teringin benar balik cuti sebab dia nak tidur. Ustazah ni kan ada anak dara, anak teruna, ada belaka. Inilah bab yang Ustazah apa? Macam lepas geram kan lah. Dulu Ustazah kena mak abah buat. Sekarang kan memang tu lah. Ustazah kalau tidur tak kena time. Ya Allah, maknanya idea untuk bertenaga lah jadinya Ustazah. Kalau siapa tidur tak kena time ya. Kalau kita dah tahu maghrib dah nak masuk, kenapa kita pergi tidur? Kita pun tak boleh terima tu. Kecuali memang tak boleh bangun lah. Kalau bangun rebah, okey dah tidur lah. Tapi selagi mana boleh, dah nampak, dah 6.30. 6.30 kalau tidur, nanti wassalam maghrib. Isyak belum tentu bangun. Itu kita yang kita cari jalan kecergasan, manage kita punya masa. Ini kadang-kadang anak-anak kan ikut, dan bila masa dia ngantuk dia akan tidur.
6.30 Allah uji dia ngantuk, dia akan tidur. Ya. Jadi tengok ya macam anak-anak ataupun kita jugalah holiday macam mana. Ya, bila cuti. Ustazah, mari kita tengok sekejap ya sebelum Ustazah beritahu pada benda yang real berlaku dalam masyarakat kita ni. Tengok macam mana Allah didik Nabi SAW. Kita mungkin tak perasan ataupun terlepas pandang bahawa Allah didik Nabi itu untuk jadikan Nabi, mempersiapkan Nabi SAW untuk menerima risalah yang amat berat tanggungjawabnya ini. Allah persiapkan dengan menjadikan Rasulullah SAW ya, memiliki jiwa yang hidup, tubuh yang hidup, akal yang hidup, cergas. Tengok ayat yang pertama. Iqra. Iqra ni fi'il apa? Fi'il, kalau belajar bahasa Arab fi'il amar. Fi'il amar ni maksudnya arahan, perintah. Tuan-puan, kalau orang perintah, boleh tak lesu? Kena perintah bos kita. Bangun. Pergi jumpa pergi naik tingkat 12. Dah naik dah bos tingkat 12. Turun tingkat 3. Naik pula tingkat 6.